Baik, balik pada tentang hadis ni. Jadi bila Nabi semayang hari raya di Padang, apa Nabi buat? Nabi semayang sunat hari raya. Lepas semayang sunat hari raya, Nabi bagi salam apa semua, Nabi pun baca khutbah. Baca khutbah, dan mereka yang di bawah ni masih berada pada saf masing-masing. Maknanya tak bergerak, masing-masing duduk lagi di atas saf masing-masing. Jadi daripada sini tuan-tuan kita boleh lihat apa dia? Yang pertama, boleh didirikan sembahyang sunat hari raya di mana-mana sahaja. Kalau tempat yang terbuka dipersilakan, baik di padang ke, di dataran ke, dipersilakan. Tuan-tuan nak sembahyang sunat di padang sekolah agama, buat. Habis itu kenapa kita tak buat? Banyak faktor. Mungkin hujan. Di tempat Arab jarang hujan, setahun sekali pun susah. Depa sembahyang di padang pun masalah. Kita hari ni tengah-tengah sembahyang hujan, tak berlari tu imam tu. Dengan kak leha berlari, mangah belah berlari, tak pasal. Maka sembahyang sajalah di dalam masjid, hukumnya harus, hukumnya sah dan tidak jadi bid'ah. Satu. Yang kedua, datanglah sembahyang sunat hari raya. Pakailah baju cantik-cantik. Sebab dalam hadis yang lain sahabat-sahabat sebut Nabi Muhammad ni pakai baju warna merah bila sembahyang, jubah tu warna merah, rambut panjang sampai sini, berjalan waktu sembahyang, waktu matahari naik, waktu duha, kena dengan cahaya waktu duha, bertemu dengan baju Nabi. Kata para sahabat Nabi, tidak ada orang lain yang lebih handsome yang kami lihat pada hari itu melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sunat pada kita pada hari raya pakai baju cantik-cantik. Yang ketiga, dengar khutbah. Sebab ada orang bila habis sembahyang raya dia balik. Mat, dengarlah khutbah raya lu. Tak apa, nak balik lah. Pasal apa tak dengar? Dah sembahyang. Dah kenapa tak dengar? Dia sunat je, tak dengar pun tak apa. Sahabat Nabi, dia tunggu sampai habis. Nabi nak kata apa? Dia tunggu sampai habis. Kita hari ni yang balik dulu siapa? Kalau sembahyang raya, Bangla. Setengah masjid kosong, Bangla balik. Kadang-kadang kita ni duduk tengok Bangla ramai kat Malaysia ni. Kita duduk marah tengok semacam Bangla. Saya pergi ceramah satu tempat tuan-tuan, sembahyang Jumaat. Setengah daripada yang duduk sembahyang tu orang Bangladesh. Bila balik habis sembahyang tu, berjalan kaki balik ke asrama kilang masing-masing. Sepanjang jalan Bangla. Saya kata kat tu imam tu, lain kali buat khutbah setengah bahasa Melayu, setengah bahasa Bangla. Sembahyang maghrib dia orang pun ramai, sembahyang zuhur dia orang pun ramai. Kalau tak ada buat-buat Bangla ni tuan-tuan, sunyi masjid ni. Orang kita sibuk pergi shopping. Yang sembahyang Jumaat orang Bangla. Jalan kaki pakai kain pelikat, duk pegang tangan lintas jalan, tak ada dengan jantan, duk pegang tangan. Syukurlah tuan-tuan, ada baik pula puak-puak Bangla tu pula. Nak harap kita hari ni bagi alasan paling kemas, mat tak sembahyang Jumaat, PKP. Mat tak sembahyang Jumaat, masjid dah penuh, surau buka. Apa alasan? Kalau masjid kau bagi alasan rela tutup pintu, dah penuh, surau ini tidak, pergi bawa isteri duk makan chicken chop. Waktu sembahyang Jumaat makan kat David chicken chop. Pergi berjalan kat Ayong. Alasan tak sembahyang Jumaat. Apa? Covid, PKP. Itu hak jenis bagi alasan bawa anak isteri pergi shopping. Ni hak alasan tua. Tak sembahyang Jumaat tu Haji, saya 69, jantung ada, kencing manis ada, darah tinggi ada, risiko dapat tinggi. Tu yang saya tak sembahyang Jumaat. Oh, petang ni nak mana? Petang ni cadang nak pergi Maidin pula. Oh, Maidin boleh pergi pula, tak ada risiko pula. Risiko ada penyakit kat masjid je. Cilakui betul-betul. Inilah perangai manusia. Hak main masjid dia kata boleh dapat risiko, pergi Maidin tak ada risiko pula. Padahal rupa kerak sangat kita duduk di surau ni, tak sampai 100 pun. Duduk di shopping komplek ni beribu. Lagi tinggi risiko sana. Yang basuh berak ada, yang tak basuh berak ada sana.
Yang tak pernah mandi junub pun ada di sana. Tapi kita hak main masjid ni semua ada wuduk. Semua basuh tangan. Semuanya berwuduk, semuanya bersih, semuanya istinja dengan bagus. Takut tang mana kita? Jangan sampai kita ni terdorong, ditakutkan dengan satu benda ni sampai kita hilang keyakinan tentang taharah, tentang kebersihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Baik, kemudian di dalam yang keempat, di dalam khutbah tadi, apa yang Nabi buat? Nabi mengajar supaya kita, memberi nasihat kepada kita, menyuruh berbuat yang baik, meninggalkan kejahatan. Baik, sebab itu tuan-tuan, waktu dengar khutbah dengan waktu mendengar tazkirah ceramah berbeza. Baik, waktu dengar khutbah, sama ada khutbah Jumaat atau khutbah ni apa nama, nikah pula, khutbah raya, kedudukan kita ialah di atas saf. Di atas saf. Okey, tu khutbah. Waktu dengar tazkirah boleh duduk macam ni. Boleh duduk keliling ni. Ni tuan-tuan ni duduk jauh pada saya lah, penjarakan sosial. Kalau tak ada Covid hari tu, rapat-rapat kita duduk. Tetapi waktu dengar khutbah tak boleh duduk macam ni. Tak boleh pula tuan-tuan duduk rapat-rapat macam dengar ceramah. Waktu dengar khutbah duduk di atas saf masing-masing, dengar dan menghadap ke arah kiblat. Tiada sunat menghadap ke arah apa nama, menghadap lain daripada kiblat. Contohnya duduk menghadap apa nama ni, mimbar. Yang depan boleh menghadap mimbar, yang belah sini dia kalih menghadap ke mimbar. Yang tepi sana dia menghadap ke mimbar. Tidak harus, tidak sunat pada dia. Sunat kepada dia tetap dia menghadap ke arah kiblat walaupun dia nampak dinding saja. Jangan duk pusing pula menghadap ustaz tu pula, buat lengkungan pula waktu ustaz tu baca khutbah. Tiada sunat macam itu. Sunatnya ialah duduk di atas saf masing-masing. Itu ketika mendengar khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya, dan tak ada aktiviti-aktiviti lain. Nyembang tak boleh, cakap tak boleh. Okey, tuan-tuan ambil jari duk lukis atas kapet tak boleh. Kapet tebal. Hak baca khutbah tu pula boring pula. Kita ambil duk lukis atas kapet, penting padam, lukis lagi, tak ada pahala. Okey, apatah lagi tuan-tuan duk balas WhatsApp kat mana masjid, buat apa? Sembahyang Jumaat lah bodoh. Waktu orang sembahyang Jumaat baca khutbah, hang baca WhatsApp, main WhatsApp. Ini tak ada. Sebab tu dia antara benda yang kita kalau boleh elak lah, yang duk tolak tabung waktu Jumaat. Elak tabung tak pun ada hak duk bawa waktu. Dia tak ada aktiviti lain. Aktiviti lain hanyalah mendengar khutbah Jumaat. Jadi kalau kita boleh elakkan benda tu, elakkanlah. Ni duk bawa tabung, pakat duk gagau, duk cari, duk lunjuk kaki ke depan, kena punggung orang depan pula, apa? Sudah tuan-tuan ni. Duk bergaduh pula. Saya pernah tengok tuan-tuan sekali, yang tukang angkat tu, dia tu macam OKU sikit. Tukang bawa tabung tu, dia OKU. Lembek jalan ni. Orang tu bagi RM5 depan saya. Dia buat pula, ni RM5, aku nak bagi RM1, bawa balik 4. Tuan-tuan faham tak? Dia RM5, dia nak bagi RM1, dia minta balik RM4 dekat budak tu. Budak tu jawab, habis apa saya lagi main balik Dia pusing satu masjid, dia mari balik kat orang tua tu. RM4 aduh, RM4 dah. Nganga saya tuan-tuan. Bukan setakat saya menganga, ni Tok Imam pun menganga. Habis sembahyang saya tegur Tok Imam, kenapa tak tegur? Saya nak tegur, saya rosak pahala. Dia kata apa kat saya tahu? Tak ada dalam teks khutbah. Sudah tuan-tuan. Waranya Tok Imam. Dia boleh jawab tak ada dalam teks, nak tegur apa? Itu satu contoh tuan-tuan. Belum masuk hak tertolak lagi yang tak ada tukang heret, yang tolak beroda tu pula, tolak hilang terus tuan-tuan.
Dia tolak hujung-hujung tu, lepas ke pintu ada pula orang tunggu balik pagar, lebuh 2 tong setiap minggu entah. Sebab tu ada setengah masjid dia edarkan masa bila habis sembahyang. Waktu tengah baca doa ke, waktu apa ke, dia edar. Setengah je kuasa masjid tak setuju. Sikitlah dapat ustaz. Setengah masjid jemaah dah balik. Tu yang kami collect waktu khutbah, orang tak balik. Waktu tu dia pun kena bagi. Kami ikut cakap ustaz, dapat separuh ustaz. 4,000 bulan lepas. Sekarang 2,500 ustaz. Separuh lari ustaz. Rugi betul ustaz. Hang nak sembahyang ke, hang nak cari untung? Nak dapat pahala ke, nak dapat apa? Kalau kita ni niat nak bagi, kalau tukang tabung tu tak berjalan, memang kita cari tabung. Dia kan cari tabung, dia bukan cari tukang bawa tabung. Tukang tak bawa pun tak apa, tetap dia cari tabung. Dekat tiang sana ada, dekat pintu sana ada. Tuan-tuan kalau bercakap lah, mana dia yang tukang bawa tabung, saya nak derma ni. Dia tak mari, saya tak bagi. Ini kedekut. Yang depan sana ada tabung, yang tabung dengan batu mu ada, kenapa tak sedekah? Kalau kita ni niat nak sedekah, tukang bawa tabung tak ada pun, kita akan cari tabung. Sebab niat kita memang nak sedekah lah.